Jangan sama sekali dia mengungkap perkataan-perkataan yang keji jijik, dan jangan sama sekali dia bergaduh. Negara kita panas, laluan berjalan kaki tak ada, Grab pun mahal. Bukan dia menyatakan segala-galanya China. Datuk Seri Anwar Ibrahim fighter. They need our money. Ini penghampusan ketamadunan. Aku tak kira. Mampu FBA apa nak kata apa aku? Jangan buat SST, buat GST. Usaha ni kena laku berperingkat. Aku nak sedekah kat masjid pun kadang berat. Perlembagaan Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih tinggi. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali kita dalam rancangan podcast Relax Bro, episod yang ke-26. 26. Dan bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Jangan lupa terus follow kami di semua platform kami di social media, di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan Spotify, demi kelestarian perjuangan Seperti biasa. Itu biasa. Dan Agil, macam mana Agil puasa? Alhamdulillah. Tahun ni dia puasa lain sikit. Sebab selalunya saya kalau first puasa dok kan, dia macam dia bila buka hari pertama tu kan, dia jadi macam rasa nak baring, rasa macam Lemah tak badan. sedap kan, terasa lemah kan. Tapi tahun ni steady. Steady Steady. Mungkin pasal saya dah biasa ajar diri tu makan sikit. Kita tak makan banyak dah. Macam saya selalu makan memang nasi tu 2 sudu sekali sehari makan nasi. Banyak makan sayur. Telan belon ke? Tak ada telan belon. Memang tak telan belon. Tapi sebenarnya belon tu sayur. Sayur. Dia saya makan sekarang dok Kalau dalam pinggan tu ada nasi 2 sudu. Saya ada sayur banyak. Saya ada protein ataupun ikan ke ayam ke daging lah. Saya makan sayur dulu tanpa makan nasi. Saya makan sayur dulu. Sayur apa biasa ambil? Tak kisah apa-apa pun lah. Apa-apa Apa-apa sayur lah. Memang orang kata makan sayur lah. Banyak sayur tu. Saya makan sayur tu. Sayur tu dia lapik dulu perut. Ada fiber. Ada fiber Lepas tu bila makan nasi tu dengan protein tu. Bila makan protein dengan nasi jadi ulam. Ambil sikit nasi. So bila tahun ni bila tengok, bila makan tu macam steady. Tak rasa apa lah. Nak cakap rasa lapar pun tak apa. Alhamdulillah tak lapar. Tapi saya try lah kurma butter tu. Sedap lah. Sedap. Tapi dia kena pakai butter yang grass fed lah, yang mahal sikit lah. Kalau pakai margarine tu memang sadaqallahul azim. Dalam hadis pun Nabi SAW makan dengan antara cara Nabi makan kurma tu, selain makan terus macam tu, Nabi makan dengan butter margarine. Tapi dia kena butter beku lah. Saya slice makan. Alhamdulillah sedap lah. Okey, tu bab makan. Tapi hari ni kemarin kot tengok di sidang parlimen, saya tertarik apabila YB Fadlina, Menteri Pendidikan, menyuarakan ataupun menyebut berulang kali inni saim yang bermaksud aku berpuasa. Saya kira penonton faham kot. Dia kena teruk tu. Dia orang pakai duk attack dia. Tapi sebenarnya sebutan tu betul. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yasqab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un saim. Maksudnya pada hari seseorang itu berpuasa, kata Nabi SAW, di hari mana-mana diperkirakan kita berpuasa, jangan sama sekali dia mengungkap perkataan-perkataan yang keji jijik, dan jangan sama sekali dia bergaduh. Kalau ada orang hina dia, keji dia ataupun cuba bergaduh dengan dia, maka katakanlah kepada dia, aku seorang yang berpuasa. Jadi saya tengok cara menteri menjawab dalam parlimen tu ada style lah. Inni saim. Tak silap saya soalan daripada Kangak. Ahli parlimen Kangak. Pasal sejarah. Buku sejarah. Dia kata, ahli parlimen Kangak kata, kebanyakan kontes sejarah ni sudah di-spin. So bila dia cakap di-spin tu, saya tengok YB Fadlina punya muka dia macam nampak dia marah, tapi dia cakap dia cakap dia berpuasa dia sabar lah. Dia sabar lah. Nampaklah dia tenang. Tapi saya tertarik dengan YB Fadlina ni bukan apa. Cara dia bila dia bentang sesuatu dalam parlimen ni, dia nampak memang macam cikgu sekolah. Bersungguh.
Bersungguh. Saya suka. Macam nak ajak, nak bagi orang macam, faham. dia akan explain dengan lenggok bahasa dia, dengan tone dia, dengan gaya dia. Memang macam cikgu. Saya suka. Saya suka tengok. Bila dia bercakap, saya suka tengok lah. Tapi cuma, itulah, belum puasa jangan kacau dia banyak sangat lah. Ahli parlimen yang lain ni. Kesian. Dan satu nasihat juga untuk ahli parlimen. Walaupun dalam parlimen itu kita tertakluk kepada immunity, ketetapan yang ditetapkan oleh perlembagaan negara kita. Okey, tetapi pada masa yang sama kita kena ingat perlembagaan Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih tinggi. Dia beyond. Jadi apa-apa yang kita nak buat dalam perbincangan parlimen ni pun jaga etika, jaga adab. Sempena Ramadan Al-Mubarak ni nak jaga pahala kita. Kita tak naklah jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sebut di dalam hadis, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah. Yang Allah tak kira pun. Maknanya puasa dia dengan berlapar dan berdahaga dia di siang hari Ramadan tu tak guna. Tak guna. Free of charge. Tak guna. Kita tak naklah macam tu. So jaga ethics dan jaga adab dalam berdialog ataupun berbahas dalam parlimen, supaya insya-Allah mudah-mudahan amal ibadat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Okay, apa topik kita minggu ni? Kita ada satu topik, ada 2-3 topik yang kita nak bincang pada hari ini. Yang pertama sekali, ada satu MP Shah Alam, YB Azli Yusof. Dia ada share, dia mengomel. Orang kata dia mengomel dalam aplikasi X. Dia kata tahun 90-an masa dia ulang-alik Shah Alam PJ ni, PJ tak adalah sesak teruk. Tapi sekarang ni sesak. Sekarang ni jam. Tapi siapa yang biasa pakai Federal Highway ni, Memang jam. Lama dah jam pun. Even tahun 90-an pun jam. Sebab itu kita pun kerajaan ambil pendirian untuk hapuskan tol Batu Tiga. Tol Batu Tiga tu dah habis concession. Dah habis concession dan kerajaan tak sambung. Dah habis concession, dah tak sambung. Dan tak perlu sambung pun. Jadi bila dah habis concession tu pun, kalau dulu orang cakap jam pasal tol, jam juga. Jam. Dia sama macam Jalan Kuching. Jalan Kuching daripada Kuala Lumpur ke Kepong ke Selayang tu, dulu ada tol. Habis concession tu pun jam juga, sama. Sebab apa? Kita ni adalah negara ataupun Kuala Lumpur, to be honest, Kuala Lumpur ni specifically ni, dia adalah bandar yang mana orang guna kereta. Dan kebanyakan orang guna kereta ni, dok, dia adalah sebab banyak sebab lah. Satu, mungkin akses kepada pengangkutan awam tu tak cantik. Maksudnya dia keluar rumah, dia berdiri depan pintu rumah dia kata, kalau aku nak naik LRT sekarang, macam mana aku nak naik LRT? Nak tunggu bas, tak tahu bas pukul berapa sampai. Nak jalan pergi bus stand, jauh kan. Walaupun dalam perancangan tu, garis panduan tu menetapkan daripada rumah nak ke bus stand ni dalam lingkungan 400 meter je patutnya. Lepas tu dah lah tak tahu bas pukul apa sampai, jadual bas tak ada, nak pergi bus stand jauh, negara kita panas, laluan berjalan kaki tak ada, Grab pun mahal. Banyak faktor lah tu. So akhirnya apa yang paling senang? Paling senang ialah bawa kereta. So jadi bila dia kata macam tu, dia cadangkan pula lebuh raya bertingkat atas lebuh raya persekutuan. Maksudnya dia nak buat double layer highway. Kalau kita ada lebuh raya persekutuan, dalam dekat lebuh raya persekutuan tu dah ada jajaran suke. Ada lagi jajaran dash. Ada lagi jajaran Kerinci Link. Saya tak tahu dia nak buat Federal Highway double layer ni, dia nak tahu jajaran double layer ni kat mana, saya tak tahulah. Sebab kalau dilalu, paling tinggi bangunan yang saya tahu dekat Federal Highway ni mungkin setinggi Hilton PJ tu kot. Tinggi tu. Tapi itulah, adalah rakyat, netizen pun dia marah lah. Dia kata YB Azli ni bukan bawa kereta sendiri pun, dia nak komplain jam ni kan, ada driver. Tapi mungkin dia komplain untuk rakyat dia. Mungkin kan. Saya tidak ada masalah komen dan komplain. Dia pun ada latar belakang. Dia engineer kan. Daripada US. Lepas tu cuma sekarang ni logiknya dalam keadaan kesesakan di Kuala Lumpur dan penggunaan kenderaan yang tinggi dalam KL, pada saya kita patut memikirkan sesuatu yang boleh meredakan jam. Betul? Itu sepatutnya. Yakni mengurangkan kenderaan dalam Kuala Lumpur. Betul?
Tapi kalau kita banyak buat jalan masuk ke KL tak membesar. KL akan besar tu ke? Besar tu KL ke? akan besar tu ya. Kita bukan boleh reclaim. KL bukan pulau. Betul. Kalau pulau kita boleh Boleh reclaim reclaim. sana. Tidak ada masalah. Makin besar lah. Kita besarkan saiz dia. Tapi KL akan tetap macam tu. Jadi kalau kita hanya memikirkan secara simplistik cadangan untuk kira kita buat jalan masuk KL jalan nak balik ni jam, jalan sini jam. Kita buat jalan ni baru, buat jalan baru. So kita akan terus menjadikan KL dalam kesesakan yang teruk. Betul. Pada saya Agil, you pakar dalam soal perancangan bandar. Tak adalah pakar. Boleh lah. Kita kira kita geri pakar lah. Orang expert. Okay. So jadi apa you punya pandangan? Tadi you cakap dengan saya kat belakang tadi pasal ERT, pasal BRT. Okay. Apa ERT, apa BRT bercerita kongsi dekat kita punya kalau kita lihat pada isu kesesakan lalu lintas ni dok kan, kebanyakan orang akan dia come to a simple solution, iaitu buat highway. Sebab tu kita semakin lama semakin banyak highway. Kita ada mula-mula dulu kita ada MRR1, kita ada MRR2, kita ada Duke, kita ada Suke, kita ada Dash, kita ada Penchala Link, kita ada NKV. Ini a big state trunk road lah yang menghubungkan bandar-bandar besar dengan KL dan juga menghubungkan negeri-negeri. Tapi kalau kita tengok dalam KL Selangor ni, Klang Valley ni ada banyak sangat highway. Dan yang paling sprint highway tu banyaklah. Tapi yang upcoming ni PJD Link. PJD Link yang ada banyak isu yang melibatkan tentang alam sekitar. Sebab dia akan buat macam Selayang Rawang punya bypass yang tinggi setinggi-tinggi highway ni, yang melalui atau merentasi hutan dan bukit. Tapi macam saya kata tadi, bila cerita pasal kesesakan, kita akan simply cakap we need more highways, we need more roads. Masalahnya, dia tidak akan menyelesaikan benda tu dalam tempoh jangka masa panjang. Sebab tu saya pernah banyak kali kata, kita ada contradiction di antara National Transport Plan yang mengutamakan penggunaan pengangkutan awam darat dengan National Automotive Policy yang menggalakkan manufacturer membina kenderaan-kenderaan dan jual kenderaan-kenderaan kepada rakyat. Jadi kita ni nak apa sebenarnya? Jadi bila kita buat highway, dah pasti ramai orang akan beli kereta. Sebab apa? Dah tak makin jam, kita beli kereta lah. Sebab disokong pula dengan isu yang kita bincang tadi, yang macam saya kata tadi, faktor-faktor yang membuatkan orang tak naik pengangkutan awam. Terutamanya faktor-faktor first mile, last mile. First mile tu maksudnya daripada rumah nak kena pergi train station, tu first mile. Macam mana dia nak daripada rumah nak pergi train station tu? Dia tak ada, solution tu tak ada. Dan daripada train station, dia dah naik train sampai destinasi dia tu dok. Nak pergi pejabat ke, nak pergi ke destinasi akhir tu, apa solution dia? For now, kita ada e-hailing lah. Grab lah. Tapi Grab, itu satu option. Macam micro mobility, e-scooter ni semua, macam Beam ni semua. Polisi pun tak jelas. Beam tak settle lagi. And banyak juga kita tengok isu-isu yang mana e-scooter ni diangkut oleh local authority. Di BKL, MBPJ, MBSA. So, bila kita cerita pasal kesesakan Federal Highway, saya mungkin boleh share sikit lah masa saya zaman di SPAD dulu. 6 tahun saya dengan SPAD. Walaupun saya tak terlibat secara langsung. Tapi bila terbentuk rancangan master plan pengangkutan awam darat Lembah Kelang, Greater KL. Kita ada satu dokumen dia panggil master plan untuk Greater KL Klang Valley. Cadangan awal kita. Greater KL Klang Valley. Greater KL. Dah pakai sebelum Kedah lah. Dah pakai sebelum Kedah. Greater KL awal tu. Okay. Greater KL pakai dulu. Sebelum WB Sanusi ya. Sebelum minta maaf lah. WB Sanusi, kita KL pakai dulu. Kita ada plan yang mana daripada Federal Highway, tak silap daripada Pelabuhan Kelang ataupun daripada Shah Alam ke lingkaran ke site lingkaran site Putra di KL. Kita nak stretch tu bina laluan BRT. Bus Rapid Transit. Dia macam bus service, macam bus yang kita tengok dekat dalam bandar sekarang. Cuma bus ni dia ada laluan laluan special dia, macam LRT. Macam LRT lah. Dia ada laluan dia kan. Tapi untuk BRT ni dia pun ada laluan dia. Kereta tak boleh lalu. Kereta tak boleh masuk. Memang laluan tu purposely untuk BRT saja, bus saja. Bermaksud
kita nak buat pengasingan yang jelas di antara bas dengan kereta. Sebab kita di bandar ni, kita gagal memelindungi bas daripada trafik biasa dok. Kalau KL jam, kita ada satu Habis bas jam. Go KL. Siapa pernah tengok dari dalam KL, kita ada bas Go KL warna hijau. Bas Go KL ni inisiatif SPAD dengan DBKL. Dan owner dia DBKL lah. Bas ni free. Untuk orang masuk dalam bandar ni pakai bas ni je. Free dok. Kalau ikutkan, kita tak ada masalah mobility bandar pasal bas ni free. Okay. Cumanya, dia punya reliability ni tak cun. Sebab dia start, bila jam, dia pun start. Kita tak ada bas ni. Dan saya dengar Jadi ni panas, pelancong marah. ni saya dengar ni DBKL tengah memberi penekanan khusus untuk buat bas lane lah. Jadi untuk saya dok, cadangan YB Shah Alam berkenaan untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas ni betul. Cun. Cadangan dia tu, solution dia tu yang saya tak berapa berkenan lah. Because let's face the fact, you build more roads, there will be more cars. When there are more cars, there will be congestion. Bina banyak lagi jalan, akan ada lebih banyak kereta. Lebih banyak kereta, akan ada lebih banyak kesesakan. Lebih banyak kesesakan, akan ada lebih banyak kemalangan. So, kalau boleh kita nak rakyat naik pengangkutan awam. Saya secara peribadi nak rakyat naik pengangkutan awam. Tapi kita faham yang mana kita tak boleh nak salahkan rakyat 100% yang tak nak naik pengangkutan awam ni sebab kita punya pengangkutan awam, sistem pengangkutan awam kita pun tak cun. Saya tak kata tak ada penambahbaikan. Ada penambahbaikan. Recently, YB Anthony Loke, dia mengumumkan satu solution yang dipanggil van transit on demand. Dia pakai, pasal bas ni besar dok. Satu masalah bas ni, ada banyak laluan-laluan dalam kawasan kejiranan yang mana bas tak boleh masuk. Sebab dia tak boleh pusing. Turning radius tu tak cukup. So bila dia masuk nanti dia tak boleh keluar. Sesak lah. And then kita ni suka buat kejiranan yang jalan mati banyak ni. Sebab kita tak nak laluan through traffic. Kita tak nak lalu through traffic. Kita faham lah. Tapi bas pun kadang sampai tak muat nak masuk. So dia buatlah van transit on demand. Kerjasama dengan prasarana. So macam tu lah penambah-penambahbaikan tu kita nampak ada. Cumanya we need more lah. Dia buat ni pelaksanaan YB Anthony Loke ni, kita cuk kat situ. Dia buat ni untuk di mana tempat? Tak salah saya dia start dekat PJ dulu. PJ. Tak salah saya dia start kat PJ. Okay. Ada banyak kawasan-kawasan kejiranan dalam PJ ni yang bas tak sampai. Tapi kita kena faham dia kadang bas tak sampai ni bukan sebab bas tak boleh masuk dok. Dia kadang-kadang ridership tu tak ada. Penumpang tu tak ada. Penumpang tak ada, semua ada kereta. Semua ada kereta. So kadang-kadang bila bas tu lalu, dia tengok 1, 2. Tapi itulah dia responsibility prasarana. Dia tak perlu lihat pada keperluan untuk membina atau mencipta keuntungan sebab it's supposed to be funded by the government. Cumanya prasarana pun saya rasa dalam keadaan yang sukar bila dia keep on ambil government punya fund. Government akan tanya, what is your plan for profitability? Ini saya punya pandangan lah. Saya dah cakap 2-3 kali lah. Jangan lihat kepada prasarana untuk buat profit. Dia jadi tak jauh sangat sebab kita punya model share tu less than 20%. Model share bermaksud nisbah orang naik pengangkutan awam dengan memandu kenderaan sendiri adalah 20%, 80%. 20% pun tak sampai. Belah peratus. Yang naik pengangkutan awam ni belah peratus. Bila belah peratus, macam mana bas-bas company prasarana ni nak buat untung? Lepas tu, itu satu. Memperkenal kita pun bagi inisiatif kepada rakyat, memperkenalkan MyPass, My50, My30. Yang mana RM50, bayar RM50, you boleh bayar sebulan. Naiklah banyak mana pun LRT tu. Macam mana dia nak buat untung? Jadi, it shouldn't be seen untuk prasarana buat untung. Kalau kita nak banding dengan Hong Kong, dok. Hong Kong punya model share 90%. 90% pengangkutan awam, 10% saja orang memandu. Ganas tak ganas. Sebab bandar dia compact. City dia compact. High density. Parking susah. Mahal. Nak own kereta mahal. Kita Malaysia ni nak own kereta murah dok. Compare tu dia. Nak buat zero down payment tu. Bila-bila masa boleh buat. Besok nak keluar MyV, tak ada masalah keluar MyV. Nak keluar Asia tak ada masalah keluar Asia. Tapi ini masalah yang saya rasa it's a structural issue. Apa yang YB Shah Alam bangkitkan ialah satu isu yang structural yang memerlukan banyak pihak terlibat lah. Pengangkutan
jurutera pengangkutan, local authority, kementerian-kementerian, perancang-perancang bandar. Dia tak boleh seorang cerita bersama pengantin awam. Kita nak cerita juga, you design perumahan tu macam mana, ada laluan berjalan kaki, tak ada laluan berjalan kaki, pokok cukup, tak cukup, nanti kalau panas siapa nak jalan. Ni banyak faktor lah dok, benda-benda macam ni. So itulah pendapat saya dok. Itulah saya cakap, banyaklah saya cakap pasal benda ni, memang saya suka cakap. Ini memang dia punya Ini memang kalau forte. Memang passion lah, memang passion. Macam saya kata, saya latar belakang pendidikan saya memang merancang bandar. By training saya transport planner. By training. So bila buat transport ni, dia ada share sikit, ada nak share sikit. Okay dok, kita ada satu lagi topik yang kita nak bincang selepas ni. Kalau tak ada, kita berhenti sekejap and then kita kembali selepas ini. Relax bro.